Assalamualaikum kepada Dr. Muhammad Ahmad Siddiq. Kumpulan kami akan membentangkan tentang ritual puja pantai dalam kalangan masyarakat Melayu. Saya Nafaika binti Afandi akan membentangkan untuk pengenalan. Pesta puja pantai adalah salah satu ritual yang terkenal pada zaman dahulu di Malaysia. Upacara ini terkenal dalam kalangan golongan petani dan nelayan bagi tujuan untuk mendapatkan hasil yang lumayan dan meminta perlindungan semasa berada di lautan. Upacara ini selalu dilakukan pada musim tengkujuh atau apabila kerap berlaku kemalangan atau kematian di laut. Mereka mempercayai bahawa dengan meminta restu pada hantu laut, urusan mereka dapat dipermudahkan walaupun gelombang besar melanda. Antara negeri di Timur Barat yang terkenal dengan pesta puja pantai adalah negeri Kelantan dan Terengganu. Sebagai contoh, Ulik Mayang dan Hari Moyang Puja Pantai. Namun begitu, upacara pemuja pantai telah dikuatkuasakan oleh Majlis Agama Islam Terengganu pada tahun 1959 dan manakala Majlis Agama Islam Kedah pada tahun 1967 atas perbuatan ini telah mendoakan Allah SWT. Terima kasih kepada Nafaika. Assalamualaikum dan hai, saya Daik Zafira. Dengan ini saya akan menjelaskan maksud pemujaan laut. Upacara pemujaan laut adalah secara kolokvial yang memberi makna mengadakan aktiviti menyembah kuasa atau semangat gaib di laut. Hal ini merupakan untuk memohon perlindungan dan berkatan daripadanya. Jenis-jenis perlindungan termasuk tidak ditimpa musibah ketika menangkap ikan-ikan di laut, memperolehi hasil tangkapan laut yang banyak, laut yang tidak bergelora serta dihindari daripada wabak penyakit yang berbahaya. Oleh yang demikian, masyarakat yang terlibat dengan aktiviti pemujaan laut adalah masyarakat yang sumber rezekinya bergantung kuat kepada sumber laut. Selain itu, di dalam kamus Dewan, khurafat merupakan kepercayaan karut yang diada-adakan berpandukan kepada perubatan-perubatan dan berkaitan dengan alam yang berlaku. Dari sudut pengertian Islam, khurafat ialah semua cerita dan rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat merangkumi cerita yang direka bersertakan sifat karut dan dusta. Khurafat terbagi kepada dua. Yang pertama adalah tidak merosakkan akidah serta dongeng berkaitan dengan pelbagai bentuk. Antaranya ialah budaya dan adat resam. Yang kedua adalah khurafat tidak berkaitan dengan ketuhanan. Tegasnya, khurafat yang merosakkan akidah ialah sesuatu yang melibatkan ibadat dan ketuhanan seperti memuja, bersembah dan membuat ancak yang bercanggah dengan Islam. Hai, nama saya Nur Syazana binti Sabri dan akan menjelaskan jenis-jenis pemujaan pantai dalam kalangan masyarakat Melayu. Ritual puja pantai sering dilakukan oleh masyarakat di kawasan pesisiran pantai bagi mengoleh keuntungan hasil laut. Selain itu, puja pantai juga diklarifikasikan sebagai cara untuk menghormati dan menjamin ketenteraman antara manusia dan makhluk di laut. Terdapat dua upacara di Sarawak iaitu upacara sumah dan upacara kaul. Bagi upacara sumah dalam konteks Sarawak, ia merupakan upacara membuka muara sungai untuk musim penangkapan ikan yang baharu, manakala dalam konteks sebenarnya pula, ia merujuk kepada upacara memberkati aktiviti yang dilakukan seperti memberkati kapal nelayan dan jaring. Pantang larang setelah upacara sumah dilakukan ialah penduduk tidak akan turun ke laut selama 3 hari dan jelaslah di sini menunjukkan segelintir masyarakat di kawasan pantai mempunyai amalan dalam pemujaan laut. Bukan itu sahaja, kepercayaan puja pantai juga dilakukan dalam bentuk pesta yang dikenali sebagai pesta kaul. Pesta kaul ini diadakan untuk memuja dewa-dewa laut yang dikuasai oleh bapa kaul untuk berhubung dengan dewa-dewa alam gaib dengan pembacaan mantra. Pantang larang setelah upacara kaul diadakan ialah penduduk dilarang membawa serahang balik ke rumah. Serahang merupakan hantaran penting kepada Tuhan Laut dan dipercayai mempunyai penghuninya tersendiri. Baiklah, terima kasih Nur Syazliana. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepercayaan di sebalik ritual puja pantai di kalangan masyarakat Melayu di Malaysia. Ianya bermula daripada kepercayaan masyarakat terdahulu dengan kewujudan sesuatu yang gaib dan mempunyai semangat. Mereka mempercayai bahawa semangat ini mempunyai kuasa yang mampu membantu mereka. Oleh kerana pada masa tersebut, ilmu keagamaan adalah kurang dan mereka belum terdedah dengan ilmu berkaitan kekuasaan Allah SWT, mereka cenderung untuk mempraktikkan amalan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada masa sebelumnya. Pada masa dahulu, mereka meletakkan kepercayaan kepada sesuatu objek dan juga tempat. Selepas mereka mengetahui di dunia ini bukan sahaja manusia yang duduki,
Cara pemikiran mereka adalah mereka menganggap bagaimanakah objek seperti pokok, batu mampu tumbuh dan bergerak sendiri, jika tidak ia kerana mempunyai roh dan semangat tersendiri. Namun, setelah zaman berubah dan kini dianggap sebagai dunia kemodenan, amalan pemujaan pantai dan kepercayaan terhadap roh adalah semakin berkurangan. Kerana kini penyebaran tentang ilmu dan agama Islam telah berkembang. Cara pemikiran masyarakat juga berubah mengikut kefahaman dan dengan fakta yang lebih tepat berdasarkan Al-Quran. Seperti mana di Malaysia, amalan tersebut hanya sebagai tarikan pelancongan, iaitu dalam bentuk tarian dan penceritaan yang tidak menggunakan mana-mana mantra dan peranan seorang pawang. Maka itulah kepercayaan di sebalik ritual puja pantai di Malaysia. Hai, nama saya Shenika Suliman dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Pada ringkasannya, kajian mengenai ritual puja pantai ini lebih cenderung kepada masyarakat Melayu di Malaysia yang dikatakan masih lagi mempercayai dan mengamalkan kepercayaan terhadap adat dan budaya masyarakat lama. Dan terdapat beberapa bentuk cara yang digunakan dalam melakukan kajian ini. Yang pertama ialah menyelidik tentang jenis-jenis aktiviti yang dilaksanakan. Yang kedua ialah menyelidik tentang kesan-kesan yang berlaku daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan, dan akhir sekali ialah menyelidik tentang kepercayaan yang berlaku di sebalik ritual yang dilakukan. Dengan melalui kajian telah dibuat, jelas menunjukkan bahawa para petani dan nelayan akan mendapat banyak impak yang besar daripada upacara ritual puja pantai yang dijalankan. Selain itu, pemikiran masyarakat Melayu sama sekali bertentangan dan haram dalam agama Islam yang sudah pastinya melarang umatnya untuk melakukan pemujaan terhadap perkara lain selain daripada Allah. Perbuatan sedemikian dapat dikategorikan sebagai telah melanggar batasan sehingga ia dapat memudaratkan manusia. Justru, terdapat juga anasir-anasir yang mengatakan bahawa pada masa kini, pemikiran masyarakat Melayu masih lagi mengamalkan ritual puja pantai walaupun mereka tahu bahawa hal tersebut salah dan bertentangan dengan ajaran Islam.